Rp100 saja. Ada yang ketawa, ada yang marah. Tetapi, tahukah Anda, bantuan kecil ini mungkin sebenarnya senjata besar Anwar Ibrahim untuk pertahankan kerajaan. Siapa sebenarnya yang rasa terancam dengan bantuan ini? Tonton sampai habis sebab kita akan membongkar bukan sahaja fakta di sebalik sumbangan tunai Rahma Rp100 ini, tetapi juga polemik subsidi, hipokrasi pembangkang, dan soalan yang belum dijawab. Adakah bantuan ini cukup atau sekadar gula-gula politik? Salam sejahtera semua, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama kami dan selamat datang ke channel ini Current Sphere MY. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi peringatan keras kepada semua pihak agar tidak memandang rendah bantuan tunai tambahan sebanyak Rp100 yang diberikan kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas melalui program sumbangan asas Rahma ataupun SARA. Bantuan ini diumumkan dalam siri inisiatif terbaru kerajaan sebagai tanda penghargaan kepada rakyat. Menurut Anwar yang juga Menteri Kewangan, walaupun jumlah itu mungkin kelihatan kecil di mata golongan berada, tetapi ia mempunyai makna yang besar bagi penduduk luar bandar dan golongan B40. Dalam satu ucapan sempena Perhimpunan Bulanan Kementerian Kewangan di Putrajaya, Anwar berkata, "Semua kritik Rp100 saja. Tetapi kamu itu bergaji Rp40.000, Rp20.000 sebulan. Memang Rp100 itu tidak akan ada apa-apa. Tapi saya tahu, kalau kita pergi ke kampung, memang ada manfaatnya." Beliau turut menegaskan bahawa dalam konteks keluarga berpendapatan rendah, bantuan ini memberi impak yang besar. Misalnya dalam satu keluarga miskin yang mempunyai 2 anak dewasa dan pasangan suami isteri, bantuan itu boleh mencecah Rp400. Apabila digabungkan pula dengan bantuan sumbangan tunai Rahma ataupun STR yang sedia ada, jumlahnya boleh meningkat sehingga Rp700 sebulan. Apa yang lebih penting, Anwar menjelaskan bahawa kerajaan telah menaikkan jumlah keseluruhan peruntukan bantuan sosial daripada RM13 bilion kepada RM15 bilion, yang kita nampak peningkatannya sebanyak RM2 bilion yang menurutnya menunjukkan kesungguhan kerajaan dalam membantu rakyat. Anwar juga tidak berdiam diri apabila menyentuh isu yang menjadi bahan kritikan pembangkang, terutamanya berkenaan dengan rasionalisasi subsidi petrol. Menurut beliau, kritikan yang mempertahankan pemberian subsidi petrol kepada warga asing adalah tidak masuk akal. Katanya, Ketua Parti Pembangkang Hamzah Zainuddin sebut pasal apa nak bebankan mereka, warga asing. Saya rasa aneh. What do you do? Boleh tegur dan kritik tiada masalah, tetapi bukan kita dera mereka dan bukan juga kita rampas hak mereka. Anwar menjelaskan, penarikan subsidi terhadap warga asing bukan satu bentuk penindasan, sebaliknya rasional yang logik. Kerana di negara mereka sendiri, harga petrol jauh lebih tinggi. Sebagai contoh, harga minyak di Singapura, Thailand, dan Indonesia memang melebihi RM2.50 seliter. Jadi adalah tidak adil jika mereka menikmati subsidi murah di Malaysia. Menurut data terkini, harga petrol RON 95 di Singapura sekitar RM8.50 seliter, manakala di Thailand RM4.70 seliter dan di Indonesia RM3.50 seliter. Bandingkan dengan RON 95 di Malaysia yang kekal RM1.99 seliter selepas subsidi kerajaan. Nah, anda semua rasa bagaimana? Begitu jauh perbezaan antara harga minyak kita dengan minyak jiran-jiran kita. Baiklah,
Kerajaan juga turut mengumumkan penangguhan kenaikan kadar tol bagi 10 lebuh raya utama di Malaysia sebagai usaha untuk mengekang kos sara hidup dan memberi ruang kepada rakyat untuk bernafas di tengah tekanan ekonomi. Namun semua inisiatif ini bukan datang tanpa kritikan. Pihak pembangkang terus menyindir bahwa bantuan RM100 itu hanyalah gula-gula politik. Malah ada yang mendakwa ia tidak cukup untuk menampung kos sara hidup sebenar rakyat. Di media sosial pelbagai reaksi timbul. Ada yang menyambut baik, tetapi tidak kurang juga dengan yang menyifatkan ia sebagai tindakan terdesak untuk meraih sokongan rakyat. Sebagai latar belakang penting, ini bukan kali pertama bantuan RM100 diumumkan. Pada bulan Ogos 2023, kerajaan juga telah memperkenalkan inisiatif bantuan tunai tambahan kepada golongan dewasa bujang berpendapatan rendah melalui STR. Jadi adakah ini kesinambungan strategi jangka panjang ataupun hanyalah taktik jangka pendek? Malah isu rasionalisasi subsidi ini juga bukanlah baru. Sudah bertahun-tahun kerajaan menanggung subsidi bahan api yang mencecah lebih 50 bilion ringgit setahun, di mana sebahagiannya turut dinikmati oleh warga asing dan juga golongan yang kaya. Maka keputusan kerajaan untuk mengalihkan subsidi itu kepada kumpulan sasar sebenarnya mendapat sokongan daripada Bank Dunia dan IMF sebagai langkah fiskal yang bijak. Tetapi politik dalam negara tidak semudah itu. Sekarang persoalan-persoalan yang besar yang kita perlu jawab, yang Anda perlu pikirkan. Yang pertama, adakah RM100 itu benar-benar mencukupi untuk menampung beban rakyat ataupun sekadar kosmetik? Mengapa hanya RM100 sekali diberi dan bukan bantuan berkala seperti BRIM satu ketika dahulu yang mencapai RM1.200 setahun? Adakah bantuan kecil ini sebenarnya sedang digunakan untuk menguji sentimen rakyat terhadap kerajaan perpaduan sebelum pilihan raya negeri nanti? Dan apakah yang lebih penting untuk rakyat, RM100 sekali beri atau jaminan harga barang yang stabil dan peluang kerja yang berkualiti? Di sudut yang lain, ramai juga yang mempersoalkan kenapa perlu umum bantuan ini secara mengejut hanya beberapa hari selepas isu subsidi petrol mula dipersoal hebat. Adakah ini strategi balas balik untuk menutup sentimen negatif terhadap keputusan menarik subsidi warga asing? Dan lebih mencabar, adakah ini petanda bahwa kerajaan kini sedang bermain selamat menjelang PRN Sabah dan juga Sarawak dengan mula melontarkan bantuan kecil yang menyasarkan pengundi luar bandar yang terkenal sebagai kingmaker dalam pilihan raya? So, kamu rasa macam mana? RM100 itu cukupkah atau tidak untuk membantu rakyat susah ataupun sekadar ingin menjaga imej kerajaan? Adakah pembangkang itu betul apabila mendakwa yang ini semua cumalah gula-gula politik menjelang PRN? Jadi apa kata Anda? Jangan lupa untuk komen di bawah, di ruangan komen di bawah. Suara Anda ini penting dalam menentukan hala tuju negara. Kalau Anda rasa isu ini patut viral ataupun patut diketahui oleh semua, tekan like, subscribe, dan kongsi video ini sekarang juga. Kita bukan sekadar ingin tahu berapa bantuan diberi, tetapi kita juga ingin tahu apa niat sebenar di sebalik bantuan ini. Sampai bila kita mahu harapkan bantuan kecil kalau ekonomi terus tersekat dan harga barang tidak turun-turun. Baiklah semua, jumpa lagi di video yang seterusnya, di konten yang seterusnya, di ulasan yang seterusnya hanya di Current Sphere MY, tempat Anda cari kebenaran di sebalik retorik politik. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi, sekian saja. Terima kasih.